Bab apa yang memotong sembahyang atau memutuskan sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Dzar, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini mengikut Hafs, riwayat Hafs, sementara dua orang lagi perawi yaitu Abdus Salam dan Ibnu Katsir berkata, diambilnya daripada Sulaiman, Abu Dzar berkata, sembahyang seseorang itu diputuskan apabila tidak ada di hadapannya qadar, tempat menyandar di belakang pelana unta. Diputuskan oleh apa? Diputuskan oleh himar. Itu satu. Kalau kita terjemah gini tak apa juga. Sembahyang seseorang itu diputuskan oleh himar, anjing hitam dan perempuan, jika tidak ada di hadapannya, di hadapan seseorang yang bersembahyang itu, sesuatu yang mana tingginya qadar belakang pelana unta. Faqultu, saya pun bertanya, kenapa dengan anjing hitam itu berbeza daripada yang merah, berbeza daripada yang kuning, dan berbeza pula daripada yang putih? Faqala, Abu Dzar berkata, ya ibn akhi, anak saudaraku, awal, aku telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana engkau bertanya aku ini. Baginda menjawab, al-kalbul aswad syaitan, anjing hitam itu adalah syaitan. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Syu'bah mengatakan hadis ini memarfu'kan hadis ini. Beliau berkata, sembahyang diputuskan oleh perempuan yang berhaid dan anjing. Abu Daud berkata, Sa'id Hisham Hammam memauqufkan hadis ini, yang mana diriwayatkannya daripada Qatadah, daripada Jabir bin Zaid pada Ibnu Abbas, memauqufkannya pada Ibnu Abbas. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, yakni Ikrimah perawi di bawahnya, saya rasa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Ibnu Abbas meriwayatkan. Qala, baginda bersabda, apabila seseorang daripada kamu bersembahyang dengan tidak menghadap kepada apa-apa sutra, maka sembahyangnya itu akan diputuskan oleh anjing, himar, babi, orang Yahudi, orang Majusi, dan orang perempuan. Tetapi tidak menjejaskan sembahyangnya itu memadai ataupun memadai kepadanya sembahyangnya itu, sekiranya semua yang tersebut tadi lalu di hadapannya pada jarak sejauh sepelontaran batu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Yazid bin Nimran, beliau berkata, saya pernah melihat seorang lelaki di Tabuk yang muq'ad, yang muq'ad maknanya yang tidak dapat berjalan dengan menggunakan kakinya. Kita panggil bahasa Kelantan kita tepok. Muq'ad itu maknanya tepok. Faqala, orang itu berkata, aku pernah lalu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menaiki himar ketika baginda sedang bersembahyang. Baginda pun berkata, ya Allah, putuskan kesannya. Fama masyaitu 'alaiha ba'du, selepas itu aku tidak dapat berjalan lagi dengan menggunakan kaki. 'Alaiha itu makna 'alal qadam. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Sa'id
dengan isnad tadi juga dan makna hadis tadi juga, cuma dia ada menambahkan, yaitu Nabi SAW bersabda, dia telah memutuskan sembahyang kita, semoga Allah memutuskan kesannya. Mana kesan tapak kakinya. Qala Abu Dawud, Abu Mushir meriwayatkannya daripada Sa'id. Dia juga ada menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkannya itu perkataan qata'a salatana, dia telah memutuskan sembahyang kita. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Sa'id bin Ghazwan daripada ayahnya yakni Ghazwan itu, bahawa beliau telah berhenti di Tabuk ketika mengerjakan haji. Tiba-tiba beliau bertemu dengan seorang yang tidak dapat berjalan, yang tepok. Dia pun bertanya orang itu tentang keadaannya. Maka dia menceritakan, saya akan ceritakan kepadamu satu cerita, jangan engkau ceritakan perkara ini selagi engkau dengar aku masih lagi hidup. Yaitu Rasulullah SAW pernah berhenti di Tabuk, menghadap kepada nakhlah, satu pokok kurma, dan baginda berkata, inilah kiblat kita, yakni sutrah kita. Kemudian baginda pun bersembahyang dengan menghadap kepada pokok kurma itu. Qala, orang itu berkata, orang yang tadi hak tepok tadi, saya pun lalu, ketika saya pada ketika itu saya masih budak lagi, saya lalu dengan berlari sehingga melintasi di antara Nabi SAW dengan pokok kurma tadi. Baginda pun berkata, dia telah memutuskan sembahyang kita, semoga Allah memutuskan kesan tapak kakinya. Selepas itu aku tidak dapat lagi berdiri di atas kakiku hingga ke hari ini, katanya. Bab sutra imam merupakan sutra kepada orang di belakangnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya, beliau berkata, kami telah singgah bersama Rasulullah SAW, kami telah turun min Thaniyati Adzakhir, daripada tempat yang bernama Thaniyah Adzakhir. Masuklah waktu sembahyang pada ketika itu. Perawi bermaksud, baginda pun bersembahyang dengan menghadap kepada dinding. Fattakhadha qiblatan, dan baginda menjadikannya sebagai sutrah. Kami berada di belakang baginda. Tiba-tiba datang seekor anak kambing mahu lalu di hadapannya. Baginda terus menolak kambing itu sehingga baginda merapatkan perutnya ke judur, ini ke dinding ataupun sutrah tadi. Dan anak kambing itu lalu dari sebelah belakangnya, atau lebih kurang begitulah kata Musaddad. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW sedang bersembahyang. Tiba-tiba lalu seekor anak kambing di hadapan baginda. Faja'ala, yakni seekor anak kambing hendak lalulah di hadapan baginda. Baginda pun cuba menahannya ataupun menolaknya. Bab man qala al-mar'ah la taqta'u salah. Ini bab orang yang berpendapat perempuan tidak memutuskan sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, aku pernah berada di antara Nabi SAW dan kiblat, yakni kiblat baginda. Syu'bah berkata, saya rasa beliau berkata,
ketika saya sedang berhaid. Abu Daud berkata hadis ini telah diriwayatkan oleh Zuhri, Atha, Abu Bakar bin Hafs, Hisham bin Urwah, Iraq bin Malik, Abul Aswad, Tamim bin Salamah. Semua mereka meriwayatkan daripada Urwah daripada Aisyah. Ibrahim pula meriwayatkan daripada Aswad daripada Aisyah. Abu Duha meriwayatkan daripada Masruq daripada Aisyah. Dan Qasim bin Muhammad dan Abu Salamah meriwayatkan daripada Aisyah. Tetapi mereka tidak ada menyebutkan dalam riwayat mereka wa ana haidun, ketika itu aku sedang berhaid, tak ada sebut. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersembahyang malam. Ketika beliau merentangi, melintang di hadapan baginda dan kiblat baginda, tidur di atas tilam yang baginda sendiri tidur, sehingga apabila Nabi SAW mahu berwitir, beliau akan menyedarkannya, menggeraknya, maka dia pun bangunlah berwitir, yakni Aisyah bangun berwitir. Diriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, buruk sekali perbandingan yang kamu buatkan untuk kami dengan himar, anjing dan anjing. Ataupun alangkah buruknya perbandingan yang kamu berikan terhadap kami, yaitu dengan himar dan anjing. Padahal aku melihat Rasulullah SAW bersembahyang ketika aku sedang terlentang di hadapan baginda. Apabila baginda mahu bersujud, ghamaza rijli, baginda akan meramas kakiku, fadhamamtuha, maka saya pun melipatnya, melipatnya, dhamamtuha ilayya, melipatnya. Kemudian baginda bersujud. Diriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, aku selalu tidur dalam keadaan kakiku berada di hadapan Rasulullah SAW ketika baginda sedang bersembahyang. Bersembahyang malam. Apabila baginda mahu sujud, baginda daraba rijlayya, akan memukul kedua kakiku, maka aku pun melipatkan kedua-duanya, lalu baginda bersujud. Diriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, aku selalu tidur dalam keadaan terlentang ataupun melintang kiblat Rasulullah SAW. Baginda bersembahyang dalam keadaan aku berada di hadapannya. Apabila Rasulullah SAW mahu berwitir, Uthman dalam riwayatnya menambahkan, baginda akan meramas aku, yakni kaki dia. Thumma ittafaqa, kemudian kedua-dua perawi itu bersepakat, yaitu Nabi SAW bersabda, tanahai, beralihlah, bangunlah. Rasanya kita tengok sekali dulu. Babu ma yaqta'us salah, apa yang memutuskan ataupun memotong sembahyang seseorang. Ini sebab kita tahu dah lah kaedah Imam Abu Daud, iaitu dia mari hadis-hadis yang menjadi dalil kepada dua golongan yang berbeza pendapat. Satu golongannya mengatakan ada beberapa perkara yang memutuskan sembahyang seseorang. Ada pula yang lain mengatakan tidak memutuskan. Memutuskan itu dengan makna macam mana? Dengan makna membatalkan. Satu lagi dengan makna memutuskan, yakni menghilang
menghilangkan rasa khusyuk dalam sembahyang itu. Di situ dia ada khilaf kan. Itu yang apakah yang dimaksudkan dengan memotong dan apakah yang dipotong tu. Di sini ada khilaf di antara ulama daripada dulu lagi, daripada zaman sahabat lagi sampai kepada kemudian, tentang beberapa perkara yang kita baca saat ini dalam hadis ini. Hadis ini terutamanya 3 perkara: perempuan, himar dan anjing itu. Walaupun ada lagi pada benda-benda tadi itu ada lagi khilaf, tapi secara umumnya ada khilaf di situlah. Iaitu satu golongan daripada sahabat, termasuk Abu Hurairah, Anas dan Ibnu Abbas dalam satu riwayat daripada dia. Begitu juga ada juga diriwayatkan daripada Abi Dzar dan Ibnu Umar. Daripada satu riwayat dia. Ini di kalangan sahabat. Di kalangan tabi'in pula, Hasan Basri, Abul Ahwas, anak murid kepada Ibnu Mas'ud. Dan di kalangan imam-imam mujtahidin, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga ahlu zahir. Di kalangan ahli zahir, semua mereka yang tersebut tadi mengatakan batal sembahyang. Kalau ada mana-mana satu daripada yang tersebut tadi melintas di hadapan, ini di antara seseorang itu dengan sutrah dia. Kalau balik atas sutrah tu tak apa, di antara dia dengan sutrah dia. Itu. Tetapi Imam Tirmizi menyebutkan cerita Imam Ahmad ini. Dia kata Imam Ahmad berpendapat hanya anjing hitam sahaja kalau melintas di hadapan orang yang bersembahyang itu membatalkan sembahyang. Tetapi ramai yang lain mengatakan tidak. Imam Ahmad umum, dia kata ketiga-tiga itu membatalkan sembahyang. Lepas tu tak kira lah anjing tu warna gapo pun, besar kau kecil kau, tak kira. Begitu juga orang perempuan tu, lalu kah, tidak lalu kah, duduk depan, besar kah, tua kah, muda kah, tak kira. Dalam keadaan tidur kah, semua mereka yang berpendapat kata batal tadi, dia kata batal. Tetapi mengikut Ishaq bin Rahawai, dia mengatakan batal sembahyang ni, dia bukan kata batal juga. Cumanya kalau anjing hitam lalu depan seseorang yang bersembahyang. Itu satu kumpulan. Sementara Imam Malik dan Syafi'i, Imam Nawawi menyebutkan ini jumhur, pendapat jumhur ulama daripada kalangan salaf dan khalaf, bahawa apapun yang melintas depan orang sembahyang tidak membatalkan sembahyangnya. Gitu. Mereka kata tak batal. Cuma maksud hadis tadi dalam keadaan kita tetap menerimanya. Bagi kebanyakan ulama, mereka terima hadis-hadis kata memutuskan, memotong sembahyang seseorang itu, benda ni tadi mereka terima juga, tapi mereka pakai dengan makna menghilangkan, mengganggu khusyuk. Itu makna memutuskan. Tidak ada satu mana-mana riwayat yang menyebut membatalkan sembahyang, merosakkan sembahyang. Cuma dia ada sebut yaqta'uha. Qata'an yaqta'u, maknanya potong ataupun diputuskan, gitu. Jadi putuskan itu makna menghilangkan khusyuk. Dia kata bukan maksud membatalkannya. Itu satu golongan. Satu lagi golongan mengatakan tidak. Hadis-hadis hak sebut tadi, anjing kau kalau melintas, perempuan kau kalau memutuskan sembahyang, memutuskan sembahyang tu, dia kata hak tu hak dulu. Hadis dulu. Hadis hak kemudian tadi kita baca dah, tapi tak ada terjemah tadi. Bukti sekerak. Kita baca dah sampai habis saat ni, sebab baca habis saat ni tu dia ada kaitan, yang kita baca kemudian tu dalil bagi orang yang mengatakan tidak tak batal sembahyang, tidak memutuskan. Jadi di antara mereka yang mengatakan tidak memutuskan itu, hadis-hadis ni dia pakai ke mana? Dia kata sudah mansukh. Sudah mansukh. Jadi hadis hak sebut kemudian itulah yang memansukhkannya.
Tetapi setengah-setengah siapa dia yang mengatakan sudah mansukh ni, iaitu Imam Tahawi dan Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar dia mengatakan hadis-hadis itu sudah mansukh. Memang ada, memang sahih hadis itu, tetapi tak boleh dipakai lagi sekarang ni. Sekarang ni tak boleh dipakai lagi. Mana tak ada apa-apa pun yang membatalkan sembahyang seseorang, memutuskan sembahyang seseorang. Gitu. Lepas tu orang yang tak terima kata mansukh tu, sebab dia tak sepakat hadis la yaqta'u salatal mar'i syai'un, dia kata hadis ini dhaif. Kalau kita perhati hadis yang mengatakan tidak membatalkan sembahyang ataupun tidak memutuskan sembahyang ni, kalau kita perhatikan boleh dikatakan kebanyakannya dhaif. Kebanyakannya dhaif. Di antara yang mengatakan dhaif itu ialah Imam Nawawi. Imam Nawawi kata dhaif. Tetapi kalau mengikut kajian orang lain lagi, dia kata memang banyak tarik riwayat hadis hak seperti ni mengatakan tidak ada sesuatu yang yang memutuskan sembahyang seseorang itu, dan kebanyakannya adalah dhaif. Tetapi bukan semuanya dhaif, bahkan ada yang sahih. Ini tidak sependapat, tidak serupa dengan pendapat Imam Nawawi lah. Dia kata ada yang sahih. Di antaranya yang kita sebut baca dah tadi di belakang tadi. Jadi hak banyakkannya hak dhaif. Hak sahihnya apa? Ini kata Iraqi, hak sahihnya iaitu riwayat daripada Ibnu Umar yang dikemukakan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. Ini sebagai kata-kata dia. Yang ini mauquf, mauquf pada Ibnu Umar, bukan hadis marfu'. Iaitu dia kata la yaqta'u salata syai'un mimma yamurru baina yadayil musalli. Tidak ada satu pun perkara yang memutuskan sembahyang itu. Perkara yang lalu di hadapan orang yang bersembahyang itu tidak ada satu pun yang memutuskan. Daraqutni juga meriwayatkan hadis ini dengan isnad yang sahih, dan dia kata la yaqta'u salatal muslim syai'un, begitu lafaz. Sembahyang seseorang muslim itu tidak diputuskan oleh apapun, begitu lafaznya dalam Daraqutni. Dalam Muwatta' Imam Malik sini, walaupun zahirnya nampak mauquf pada Ibnu Umar, tetapi mauquf ini mengikut ulama hadisnya mauquf fi hukmil marfu'. Sebab tidak mungkin Ibnu Umar ini nak kata lagu tu dengan fikiran dia semata-mata, nak canggah hadis sekian banyak sahih tu. Mesti dia tahu daripada Nabi SAW juga. Dan dia selepas tu berfatwa pula, kata tidak, tak batal, gapo-gapo pun lalu depan orang bersemayam tak batal. Walau bagaimanapun kebanyakan hadis-hadis yang memuatkan cerita tadi adalah dhaif. Itu betul. Betul-betul. Dan di sini kalau dalam syarah ni Badrul Majhud ini banyaklah dia kemukakanlah hadis-hadis tu. Kebanyakannya rekahnya kita kata dhaif lah. Tapi ada hak sahih tu ada. Ada hak sahih. Dan kalau nak kira dari segi hadis-hadis hak kata memotong tu, memutuskan itu lebih sahih, lebih banyak. Tetapi ulama pakai dengan makna satu, memotong tadi dengan makna menghilangkan khusyuk. Hak tu tak payah kita kata mansukh, tak payah. Pendapat yang kedua Imam Tahawi, dia kata mansukh. Mansukh. Gitulah. Jadi dalam riwayat ni kita tengok kedudukan sutrah tu penting. Sutrah ni kalau hak benar ni, hak yang dikatakan membatalkan ataupun memutuskan sembahyang ni pun, kalau dia lalu alih-alih atas daripada sutrah tu, tak ada memberi kesan apa-apa. Tapi kalau lalu kok jelas tu, memanglah ada kesan lah. Artinya kita kena gunakan sutrah tu.
Jadi sutrah di sini disebutkan ikutlah sesuatu macam beg ke kita letak depan kita tu, ketika kita sembahyang. Itu sudah boleh menjadi sebagai sutrah. Lepas pada tu tak apalah, apa-apa pun lalu ke alik sana alik atas. Jadi perawi ni tanya Abu Dhar. Dia kata, apa yang jadi beza hak hitam dengan hak merah dengan hak kuning hak putih? Hak tu apa tak apa, hak ni tak boleh. Jadi sinilah hak saat ni kan kita sebut dah Ishaq bin Rahawayh yang mengatakan yang membatalkan itu anjing hitam sahaja. Sebab dia bukan dengan hadis-hadis ni lah. Kalau anjing hak lain tak, dia pun kata, Abu Zar pun kata, saya pun tanya lah betul juga Rasulullah dulu. Baginda menjawab, al-kalbul aswad syaitan, anjing hitam itu syaitan. Anjing hitam itu syaitan. Jadi syaitan ni syaitan sekoti ke kalau ke mana? Itu timbul persoalan lah. Syaitan tu dengan makna syaitan sekoti ke dengan makna lebih ganas, lebih liar, dan sifatnya itu serupa dengan syaitan, seperti syaitan. Mana dari segi anjing hitam dia lebih banyaknya gitu, lebih ganas, lebih liar daripada hak tidak berwarna begitu. Tetapi kalau anjing lain juga liar dan ganas lagu tu, garai lagu tu, macam mana? Tidak syaitan kau? Kau syaitan ni ada kait masuk dalam dia kau. Itu kalau orang yang mengatakan syaitan tu dari segi keganasan dia tu, garai dia tu, maka ini tidak khusus dengan hanya hitam saja, hanya lain pun ada juga, warna lain pun ada juga. Sebab itulah orang yang mengatakan anjing tak kira anjing apa-apa pun, memutuskan belaka. Cumanya anjing hitam dia lebih-lebih lagi lah, memutuskan belaka. Sebab apa? Dia nampak sifat syaitanah itu ada pada semua anjing itu. Itu nampak yang kedua. Yang ketiga, dia Nabi SAW sebut syaitan ini, dia isyarat kepada binatang-binatang yang di antara sekian banyak binatang ni, binatang apakah yang paling sesuai dengan syaitan, yakni yang paling mudah digunakan oleh syaitan, dimasuki oleh syaitan. Binatang apa? Anjing. Itu satu. Yang keduanya, di antara anjing tu hak mana lebih mudah lagi, lebih sesuai lagi dengan syaitan. Syaitan berasa mudah lah, lebih sesuai, iaitu hak hitam. Jadi hak ni kita kata apa ya, dia kata dia lebih sesuai, kita tak faham lah, pasal kita tidak jenis tu. Sebab kita kata kita ni bukan lalak kan, jadi kita tak faham lah apa yang lalak tu. Kalau hak busuk yang terkait sangat, lagu tu kita tak boleh nak faham apa yang lalak tu. Kalau hak busuk tu terkait sangat, kalau kita tak sih. Kalau kita begitulah juga syaitan. Itu orang panggil munasabah, kesesuaian lalak tu dengan hak bau busuk. Hak ni kesesuaian syaitan tu dengan anjing. Itu makna sesuai tu. Dia lebih suka supaya syaitan ni lebih sesuai dengan tempat-tempat kotor, dalam bilik air apa, itu lebih sesuai. Sebab itu kalau perempuan itu mari kotor ke apa, dia mudah. Kalau di antara ramai-ramai perempuan ni hak nak kena rasuk, hak tu lebih mudah, lebih sesuai, lebih terbuka jalannya. Apa ni kepada syaitan untuk merasuk ataupun untuk menggoda, untuk mengganggu dia. Itu maksud syaitan di sini. Itu yang ketiga. Yang keempat, maksud Nabi SAW ni nak ceritanya, al-kalbul aswad syaitan, kebanyakannya anjing hitam ni digunakan oleh syaitan. Syaitan masuk dalam tu, lebih mudah kepada dia. Benda ni sama dia nak tahu, dia isyarat. Hak nak tahunya tu apa? Orang ahli dia lebih tahu hak mana di antara binatang ni yang lebih sesuai. Lebih mudah kepada dia. Benda ni sama dia nak tahu, dia isyarat. Hak nak tahunya tu apa? Orang ahli dia lebih tahu hak mana di antara binatang ni yang lebih sesuai. Dia lah lebih tahu.
Artinya kalau kita tengok kepada hadis yang lain, dulu kita sudah bicara dah masalah anjing ni najis ke tidak najis. Kalau kita tengok dulu bahas banyak dah. Ada sahabat-sahabat yang kemudiannya perah anjing dengan maksud menjaga tanaman dia, dengan maksud menjaga binatang ternakan dia. Jadi apa dengan maksud berburu Jadi apakah sifat syaitan ni tak ada dah pada dia apabila kita guna dia untuk menjaga tanaman kita ataupun menjaga binatang ternakan kita dan sebagainya? Kau dia tetap ada sifat tu? Jawabnya tetap ada. Tetap ada. Tetapi hak di sini, hak maksud syaitan ini, dia boleh tahunya iaitu orang yang ahli berkenaan dengan dia. Dia boleh kesan anjing ini ada syaitan ke tidak. Supaya orang lah, tidak syaitan masuk semua dalam dia. Ketika dia masuk, syaitan masuk tu mengapa kok sih? Tapi bukan semua anjing ini pun lagu tu juga, tetapi lebih mudah untuk syaitan ini masuk. Bukan makna sama-sama. Kita nak tahu masuk ke tidak, dia ahli dia serah, ahli dia akan serah. Ini isyarat daripada Nabi SAW bahawa benda-benda ini akan ada orang-orang yang lebih dapat mengesannya daripada orang lain. Beza-beza. Jadi sehingga dia boleh tahu hak ni ada masuk syaitan, hak ni tidak. Begitu. Dan kata-kata ini bukan bermakna kita tak boleh pendapat hak ulama kata tak apa ni boleh perah anjing tu tak boleh pakai, tidak. Hak ni dia maksud tuju kod lain, maksud lain. Dia nak ayat munasabah syaitan itu dengan binatang-binatang. Kalau munasabah syaitan itu dengan tempat kotor, begitu. Munasabah syaitan ini dengan masa mana? Masa-masa orang lalai. Tu munasabah dia, masa dia. Kalau masa bulan puasa tidak berapa sesuai. Tidak licin jalan dia. Macam mana berkait dengan masa, berkait dengan benda, berkait dengan tempat, ada berlaku. Nabi SAW telah menunjukkan ke arah itu. Dan ini tidak bermakna syaitan itu mesti ada. Hatta kalau kita kata anjing hitam itu melintas, anjing hitam itu melintas, mestikah ada syaitan? Mestikah ada syaitan? Begitu juga anjing-anjing lain, mestikah ada syaitan? Tidak mesti. Hak ni dia isyarat kepada keadaan-keadaan tertentu. Keadaan tertentu. Dan hak dia tahu, Allah SWT bagi tahu ke dia tahu anjing hitam tu syaitan masuk. Adapun hak pada ketika dalam semua keadaan, setiap kali anjing hitam tu ada syaitan, tak mesti. Boleh jadi dia lalu tu mengikut tabiat dia. Dari ada situ dia lalu. Anjing kapal-kapal gitu. Baiklah. Tadi cumanya dari segi sanad tadi Imam Abu Daud ambil daripada guru dia Hafs bin Umar. Dia ambil daripada Syu'bah. Lepas tu tahwil sanad. Lepas pada tu dia kata haddatsana Abdus Salam dan Ibnu Katsir, dua orang tu guru dia pun. Maknanya dia ambil daripada tiga orang. Lepas tu Syu'bah anna Sulaiman bin Al-Mughirah akhbarahu. Ketiga-tiga orang ni ambil daripada Sulaiman bin Mughirah. Dia ambil daripada Sulaiman bin Mughirah. Qala Hafsun, Imam Abu Daud kata. Ini cara dia Imam Abu Daud nak ajarlah. Jadi ilmu isnad itu kepada kita. Hafs berkata, Qala Hafsun. Jadi kata Abu Daud. Qala Abu Dzar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani hak kata Abu Dzar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ni mengikut tarik Hafs daripada Syu'bah. Lepas tu dia ambil daripada Sulaiman bin Mughirah. Tarik ni maknanya tarik yang marfu'. Orang panggil lagu tu. Sebab apa? Sebab sahabat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lepas tu hak dua orang lagi waqala, Abu Daud kata. Hak dua orang lagi tu kata, yakni Abdus Salam dan Ibnu Katsir.
Dia ambil daripada Sulaiman bin Mughirah juga. Qala Abu Dzar berkata, yani yaqta'u salat ar-rajul ini Abu Dzar kata. Dalam istilahnya orang panggil maqulul qaul bagi Abu Dzar, bukan maqulul qaul bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Imam Abu Daud nak cerita? Dia nak ceritanya hak dua orang tu riwayat secara mauquf. Hak seorang tu guru dia tu hafaz itu meriwayatkan secara marfu'. Tu beza dia. Lepas tu kalau kita tahu mauquf ke marfu', apa beza? Beza. Hak marfu' tu lebih kuat. Kalau kita terima hadis ini sebagai hak marfu', Nabi SAW sendiri kata. Hak lagi tu Abu Dzar kata. Beza tu Abu Dzar kata. Mana tidak jelas dia ambil daripada Rasulullah SAW. Itu bezanya. Mauquf. Bila mauquf, boleh jadi itu ijtihad Abu Dzar sahaja. Ijtihad Abu Dzar sahaja. Ataupun apa yang dia faham daripada dia dengar Nabi SAW cerita lah. Dia dengar Nabi SAW cerita, dia faham daripada situ, dia buat kesimpulan gini. Boleh jadi. Tetapi kalau Rasulullah SAW kata, lebih kuat lagi. Sebab Rasulullah SAW tidak kata dengan ijtihad. Benda-benda yang seumpama ni. Tapi kalau Abu Dzar kata, boleh jadi Nabi SAW kata lagu lain, dia faham gitu, dan dia menyatakan lagu ni, dia menyebabkan hadis itu tak berapa kuat. Sebab ni gini, mana sor. Walaupun semuanya sahih belaka, dari segi sanad itu sahih. Dari segi sanad sahih. Yang kedua, hadis pun lagu tu juga. Perawi ini dia kata saya telah mendengar Jabir bin Zaid menceritakan daripada Ibnu Abbas, rafa'ahu Syu'bah dalam sanad dia ni, dia kata Ibnu Abbas ni ambil daripada Nabi SAW. Qala, itu mana Nabi SAW kata, sembahyang itu diputuskan oleh perempuan yang berhaid dan seterusnya tu. Hak tu bukan kata-kata Ibnu Abbas, tapi kata-kata Nabi SAW. Itu makna rafa'ahu. Kalau mengikut tarik itu. Tapi Abu Daud berkata, orang lain yang ambil daripada Qatadah ni, selain daripada Syu'bah, iaitu Sa'id, Hisham, Hammam, juga ambil daripada Qatadah ni. Lepas tu Qatadah tu bukan ambil daripada orang lain, daripada Jabir bin Zaid tu jugalah. Tapi berhenti sekat Ibnu Abbas saja. Yang ni mengikut riwayat mereka ini hadis mauquf, bukan hadis marfu'. Seperti tadi juga, hadis ini hadis mauquf. Bermakna Imam Abu Daud nak cerita apa dia? Kesimpulannya, iaitu riwayat Syu'bah itu adalah riwayat yang syadz, riwayat yang syadzah. Hak kuatnya riwayat orang lain, 2-3 orang. Syu'bah ni walaupun dia seorang imam besar, tokoh, tetapi apabila dia meriwayatkan satu hadis, bercanggah dengan orang lain, yang sama-sama siqah, hafiz juga, dia pun hafiz juga, tapi orang lain dia ramah, dia seorang yang beza daripada orang lain. Riwayat tu orang panggil riwayat syadzah. Perawi-perawi hak lain tak ada masalah berlaku, orang molek-molek berlaku. Apa makna riwayat syadzah? Dhaif. Dhaif. Tidak sahih lah riwayat itu. Walaupun perawi itu perawi sahih belaka dah. Perawi itu perawi sahih belaka dah, tidak jadi sahih juga hadis. Sebab apa? Sebab dia bercanggah dengan riwayat ramai lagi hak lain. Dia tak boleh bercanggah. Kalau bercanggah dengan hak ramai lagi hak lain, orang panggil riwayat syadzah. Riwayat syadzah ni kalau nak kira dari segi dia tu sendiri tu, sekat dia tu saja, kita tengok sanad dia tu saja, kita akan kata sahih, hukumnya sahih. Kita kata dia syadzah tu apabila melihat kepada riwayat yang lain. Jadi dhaif. Jadi artinya hadis ini hak mahfuznya ialah hadis mauquf, bukan hak marfu'. Itu kesimpulan. Kalau sebab Syu'bah saja dia memarfu'kan hadis ini, yang kata Nabi SAW kata lagu ni, Syu'bah saja. Orang lain tak kata. Orang lain kata Ibnu Abbas kata.
Maknanya hak mauquf itulah hadis yang mahfuz orang panggil. Hak marfu' tu tidak mahfuz. Gitulah. Bila tidak mahfuz mengikut kaedah dia, dhaif lah. Jadi dhaif juga. Jadi mungkin orang kata lagu mana? Mungkinkah sesuatu hadis itu dia sahih tapi dia dhaif? Dia tu sahih dah, kan nak kira. Bolehkah kita kata satu hadis yang sahih tu dia juga dhaif? Boleh. Hak lagu ni. Lagu ni. Lepas pada tu sembahyang seseorang itu diputuskan oleh perempuan yang berhaid dan anjing. Gitu. Jadi kalaulah sebab jadi perempuan ni riwayat Syu'bah ni yang tidak mahfuz. Bila tidak mahfuz, mana tidak kuatlah al-mar'atul haid itu. Yaqta'u salat al-mar'atul haid. Jadi perempuan yang berhaid. Kalau perempuan yang tidak berhaid, boleh jadi dipaham tidak memutuskan. Boleh jadi dipaham tidak memutuskan. Hak memutuskan ini perempuan yang berhaid. Begitu. Tetapi kalau kita pakai hak tadi lah, maksud memutuskan sembahyang itu ialah menghilangkan khusyuk. Tak kira lah perempuan mari kota, tidak mari kota, mana kita tahu yang jadi masalahnya dia akan mengganggu orang yang sembahyang tu. Boleh jadi dia terfikir siapa dia perempuan tu, macam-macam lah. Mengganggu itu maknanya menghilangkan khusyuk dia. Dari segi isi dia tu memang boleh pakai, tak apa, tak jadi masalah. Cuma dengan qaid perempuan, dengan ikatan yang berhaid, mestikah yang berhaid tu baru memutuskan? Kalau tidak berhaid, seseorang yang tidak memutuskan. Sedangkan banyak dalam riwayat yang lain yang menyebutkan perempuan gitu saja aja, tak ada sebut pun haid tu, tak ada sebut pun. Mana tak kira lah yang berhaid atau tidak berhaid. Kalau mengikut riwayat yang lain, semuanya memutuskan sembahyang seseorang itu. Kita pakai memutuskan itu dengan makna menghilangkan khusyuk. Ataupun mengikut setengah-setengahnya dia kata membatalkan sembahyang. Sebab kata tak adilah. Benda tu benda khilaf. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Abbas, saya rasa kata Ikrimah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak ni pun maksudnya Imam Abu Daud buat mari riwayat lagu ni, dia nak ceritanya sanad ini tidak putus juga tentang riwayat ini riwayat yang marfu', tidak jelas. Sebab apa? Dia kata ahsabu, saya rasa, saya kira ini daripada Rasulullah. Daripada Rasulullah dia kata gini ni. Ini menunjukkan perawi dia tidak pasti tentang marfu'nya hadis ini. Satu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, kalau kita bahas itu, kalau Ibnu Abbas itu tidak ambil daripada Rasulullah, dia boleh jadi ambil daripada orang lain. Tak jadi masalah tu. Kalau ambil daripada orang lain, sebab yang dia ambil daripada orang lain itu daripada sahabat juga. Lepas tu sahabat tu tidak disebut nama ke apa, tak jadi masalah juga. Kalau di situ tak jadi masalah. Cuma yang jadi masalah di sini hak lain. Ia jadi qadha'ih hadis ini. Hak lain-lain dalam riwayat lain sebut anjing dan himar perempuan. Tiga tu biasa disebut babi pula. Orang Yahudi dan orang Majusi pula. Begitu. Ada sebut. Tapi kalau lalu tak ada sutra, kalau lalu pada jarak yang jauh lah, kalau kita pekong anak batu tu, sapak situ. Lalu kok depan tu lah, tu tak apa. Gitu. Setengah-setengah orang dia pegang dengan ni lah. Kalau tak ada sutra apa, kalau kena lalu jauh, kalau lalu kok dekat tak boleh. Padahal hadis ini tidak sahih, tak boleh nak dalil, tak boleh nak dalil. Yang menyebabkan jadi tidak sahihnya, cuba kita tengok sini. Perawi yang mula lagi, Tok Guru Imam Abu Daud. Tok Guru Imam Abu Daud iaitu Muhammad bin Ismail Al-Basri
bin Abi Saminah. Situ masalah. Jadi dia ni majhul mengikut setengah ulama. Majhul mengikut setengah ulama. Lepas pada tu, dalam setengah-setengah nuskhahnya ada gini komen Abu Daud di sini. Saat ni kita tak ada komen di sini. Abu Daud tak ada komen ni. Dia kata dia Abu Daud kata, qala Abu Daud fi nafsi min hadzal hadith syai'. Hati saya berasa tak sedap dengan hadis ni. Hati saya berasa tak sedap dengan hadis ni. Kuntu udzakiru bihi Ibrahim wa ghairahu falam ara ahadan jaa bihi an Hisham. Saya bermuzakarah ni tentang perkara ni dengan Ibrahim dan lain-lain lagi. Saya tak nak tengok siapa pun daripada mereka ada meriwayatkannya daripada Hisham. Ni kan Muhammad bin Ismail Al-Basri, dia ambil daripada Mu'ad Hisham. Dia kata orang lain tak ada. Dalam nuskhah yang lain pula, iaitu nuskhah Aunul Ma'bud, ini juga syarah kepada Abu Daud. Dia kata apa? Falam ara ahadan ajabahu an Hisham. Tak ada siapa-siapa pun daripada mereka yang tersebut tadi menerimanya daripada Hisham. Dan mereka tidak tahu Hisham ada meriwayatkan hadis ini. Lepas tu Imam Abu Daud kata, saya tidak nampak ada sesiapa pun meriwayatkannya daripada Hisham. Saya rasa ini waham daripada Ibni Abi Saminah, yakni Muhammad bin Ismail Al-Basri, Maula Bani Hashim. Saya rasa duduk situ masalah. Waham ni duduk pada perawi waktu guru dia tu, Muhammad bin Ismail. Lepas tu apa? Dia ambil juga. Itu soal lain. Ini kita hadis. Dia ambil belakang. Mungkin dia tidak syarat nak ambil daripada perawi yang tinggi. Walau bagaimanapun, bila dia ambil, dia royak cerita tu. Dia royak. Dia sendiri pun tak puas hati dengan tu. Bila duk bicara dengan orang lain tak ada. Dan hadis ini termasuk dalam hadis mungkar. Pasal apa? Perawi dia dhaif, meriwayatkan bercanggah dengan perawi yang siqah. Itu hadis mungkar. Ma rawahu dhaif mukhalifan lithiqah. Itu orang panggil hadis mungkar. Jadi ini termasuk dalam mungkar. Mungkarnya terletak di mana? Terletak pada, ada sebut Majusi, ada sebut Yahudi dalam tu, ada sebut babi. Dalam riwayat-riwayat lain tak ada. Riwayat sahih orang lain yang kuat-kuat tak ada. Situ duduknya. Isi dia tu beza daripada isi riwayat yang dikemukakan oleh orang lain. Lepas tu Abu Daud berkata, saya tidak mendengar hadis ini melainkan daripada Muhammad bin Ismail bin Abi Saminah, seorang dia. Saya rasa ini dia waham ni, dia bercelaru fikiran ni, keliru ni. Li'annahu kana yuhaddithuna min hifzihi, kata Abu Daud, sebab dia meriwayatkan daripada ingatan dia. Jadi mengikut Imam Abu Daud ni, ingatan dia ni tak berapa gari lah kita kata. Kalau kita orang Kelantan tak berapa gari, tak berapa nak boleh pegang ingatan dia. Jadi siapa gitu mau nak tak boleh pegang tak kita kata. Jadi hak sebut tak ada sebut babi, orang lain tak ada sebut babi, dia ada sebut babi, ada sebut Majusi, ada sebut Yahudi. Banyak. Tak boleh kira kalau orang dah celaru fikiran. Tetapi Maulana Khalil Ahmad Sa'radburi ni, dia orang alim besar. Dia kata qultu nisbatul waham ila ibni Abi Saminah ba'id. Dia kata tak pernah sabar nak kata Ibnu Abi Saminah tu waham, keliru, kata dia. Mana dia tidak setuju dengan Imam Abu Daud. Sebab apa? Kita sudah jumpa dah dulu, kata dia ni thiqah.
Selain daripada tu, kalau kita tak secara ke dia, tengok lagi dalam riwayat yang lain. Ada orang lain ada meriwayatkan. Abu Daud kata, saya tidak pernah mendengar hadis ini daripada orang lain kecuali daripada dia, Muhammad bin Ismail bin Abi Saminah tadi. Itu Abu Daud kata. Tidak semestinya Abu Daud dia tahu belakang semua sanad. Walaupun dia imam pun. Sebab tu dia kata, Tahawi ada mengemukakan hadis ini. Dia kata, haddatsana Ibnu Abi Dawud qala haddatsana al-Muqaddami qala haddatsana Mu'adz bin Hisham qala haddatsana Abi an Yahya an Ikrimah. Dan seterusnya ada sebut ni semua ni seperti yang disebutkan oleh Muhammad bin Ismail sani. Dalam sanad ni tak ada Muhammad bin Ismail Al-Basri. Kalau kita nak kata wahai Muhammad bin Ismail, bukan dia seorang ni beriwayat, orang lain ada lagi beriwayat. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau kita mengikut jumhur ulama, tidak jadi masalah. Mereka kata memutuskan sembahyang bukan bermakna membatalkan sembahyang. Maknanya apabila benda-benda ni lalu depan kita, mengganggu kita, menghilangkan khusyuk kita. Misalnya babi mari, makanya sedok kita mari, kan jadi hilang khusyuk. Orang Yahudi, Majusi, apa pun begitu juga. Makanya marinya jak tikai kita kan. Boleh jadi macam-macam timbul fikiran kita, sebab dia adalah musuh. Kalau begitu, hadis ini luah makna dia. Bukan sekadar kalau hak biasa tu perempuan, himar dan anjing saja. Adakah maksudnya hak tu saja, hak lain tak ada? Hak lain tak ada. Hadis ini menunjukkan kepada kita segala perkara yang menyebabkan hilang khusyuk kita, tak kira, kita kena jaga diri, kena jaga. Itu makna pengajaran ada. Tapi bukan bermakna membatalkan sembahyang, tak. Menghilangkan khusyuk, itu maksud memutuskan. Sebab dalam hadis ada disebutkan, bila seseorang hamba tu bersembahyang, maka terjalinlah wuslah di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Terjalinlah perhubungan di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jalinan perhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ni, dia boleh jadi putus. Sebab apabila sembahyang ni kan, dia suruh khusyuk, dia suruh gini-gini, maknanya kita betul-betul tumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba mari hak ni dia memutuskan yang disebutkan wuslah tadi, perhubungan tadi, jalinan tadi. Sebab itulah dia sebut semua dalam bab ni memutuskan. Sebab apa? Dalam riwayat lain ada sebut jalinan, perhubungan. Hubung-hubung ni biasanya tali. Putus tu, waktu hilang khusyuk, bukan makna batal sembahyang. Walau bagaimanapun, mengikut setengah-setengah ulama, hadis ini dhaif sebab bercanggah dengan riwayat orang-orang lain. Hal ini tidak kuat dia kira. Tetapi adakah mereka menghadkan setakat 3 tu? Tidak juga. Tidak juga. Dan hadis ni hak sebut Yahudi, Majusi, apa semua, adakah setakat ni saja? Tidak juga. Sebab tu kita kata tadi, yang moleknya kita pakai belaka. Maksud hadis itu, mafhum dianya tidak terbatas kepada apa yang disebut tu saja, tetapi apa-apalah, apa-apa. Misalnya kalau lalu anjing, kalau lalu ular kan misalnya, tak terkejut kita, kejutkanlah. Hak tak ada sebut sini, rimah misalnya lalu, tak kejut. Kejut. Bila kejut tu jadi putuslah khusyuk tadi. Tidak semestinya terikat dengan apa yang disebut ni. Dan di sini dalam hadis ni, kalau kita nak ambil kira dia, mengikut orang yang terima dia, dia kata kalau lalu jauh, menunjukkan kalau jauh tu tidak, kira-kiranya tidak mengganggu lah, tidak mengganggu kita. Gitulah. Seterusnya riwayat daripada Yazid bin Nimran. Dia berkata, aku pernah tengok seorang di Tabuk tepok.
Dia kata, orang tu cerita, aku lalu depan Nabi SAW di atas hemah. Nabi SAW duduk semaya. Nabi SAW pun kata lagu ni, Allahumma, jadi dalam bentuk doa lah, iqta' atharahu, putuskan. Sebab tadi kan bila lalu depan tu putus. Jawapan dia doa balas untuk dia hukumannya pun putus juga. Putuskan kesan tapak kakinya. Kan tapak kaki bila berjalan atas pasir tu dia lekat kan. Tapak kaki kau tapak kasut kau. Jadi bila tak boleh jalan, mana tak ada lah kesan tapak kaki tu, ada kesan punggung ni lah duk ngesok. Kalau ada kesan tapak kaki tu tak ada. Maksudnya jadi tepok. Lepas pada tu kata dia, saya tak boleh berjalan. Kata. Hadis yang kedua ada tambahan. Nabi SAW kata, bila kata lepas sembahyang lah kira-kiranya, qata'a salatana, dia telah memutuskan sembahyang kita, biar Allah putuskan kesan tapak kakinya. Abu Daud berkata, itu tak apalah. Hak satu lagi ni begitu juga, dengan lebih detail lagi. Dia kata jangan cerita benda ni selagi mu dengar aku ni hidup lagi, jangan royak kau orang. Lepas pada aku mati boleh royak lah kau orang. Dia pun royak gini-gini. Jadi bagaimana hadis ini semua ni? Bagaimana hadis ini? Kalau kita tengok kepada sifat Nabi SAW, perangai dia, peribadi dia, tidak mudah dia nak doa-doa kau orang ni, nak jadi orang dia jadi tak boleh, tak mudah. Dia seorang yang sabar. Tu kita tengok dari segi peribadi dia. Ni orang lalu rock wis. Dalam riwayat yang ketiga tu dia kata saya masih budak lagi. Kalau budak tak cerdik. Ini kita tengok isi dia dulu. Budak tak cerdik, dia tak penuh akal dia. Boleh jadilah berlaku lagu tu. Tiba-tiba Nabi SAW tu kata begitu, menyebabkan tepok sepanjang hayatnya. Adakah munasabah? Ni cara hadis. Kita kena perhati isi dia. Munasabah. Nabi SAW seorang yang penyabar. Dia ajar orang suruh sabar. Orang kafir buat macam-macam ke dia, malaikat mari tanya nak buat ganda-ganda kena mana, tak sah. Itu hak dia ni. Nabi SAW dia lagu tu cara dia. Dia tidak mudah nak doa-doa gitu. Tiba-tiba dalam riwayat ni gitu doa. Dari segi isi dia tak boleh terima, dari segi dirayah dia tak boleh terima. Hadis ini dhaif dari segi dirayah dia, sebab bercanggah dengan kebiasaan, dengan peribadi Nabi SAW. Dan kalau kita terima dia nampak macam lemah dia, tidak sesuai. Macam satu keaiban jugalah. Macam satu keaiban seorang yang begitu pemaaf, tiba-tiba kita tengok dia begitu mudah nak doa kat orang. Biar orang itu jadi sesuatu yang tidak baiklah berlaku kepada dia. Itu dari segi dirayah, dari segi isi dia. Dari segi sanad dia, kalau kita perhati sini, dalam ni kita tengok dalam muka surat 378 ni bawah. An Sa'id bin Abdul Aziz At-Tannuhi an Maulan li Yazid bin Nimran, daripada hamba bebasan Yazid bin Nimran. Siapa nama Maula? Maula tu hamba, bukan nama orang. Maula tu maknanya seorang hamba yang telah dibebaskan oleh Yazid bin Nimran. Nama dia apa? Ismuhu Sa'id. Ada juga orang sebut Sa'id nama dia, tapi majhul. Bila majhul, perawi majhul, maka dia tidak boleh jadi sahih dah. An Yazid bin Nimran, dia meriwayatkan daripada Yazid bin Nimran. Jadi daripada bekas tua dia lah. Ini Ibnu Hibban kata thiqat. Dalam takrib pun kata thiqat juga. Masuk dalam thiqat juga. Tetapi tak boleh gilah situ, tak jelas. Satu lagi tu dengan sanad tu juga, support tu juga, bi isnadihi wa ma'nahu, dengan sanad tadi juga dan makna sama, walaupun lafaz dia tidak sama, cuma ada tambah qata'a salatana gitu.
Dalam riwayat yang ketiga, hal lain. Akhbarani Muawiyah bin Salih an Sa'id bin Ghazwan. Sini ada ni pula masalah. Ibnu Hibban kata thiqat dia, masuk dalam thiqat. Dia ada meriwayatkan satu hadis dalam Abu Daud, ini dalam bab sembahyang ni. Qultu, ada kata Khalil Ahmad, qala sahibul mizan huwa wa abuhu la yudra man huma. Dia dengan ayah dia ni tidak diketahui siapa. Abdul Haq berkata, dan Ibnu Al-Qattan isnaduhu dhaif, dhaif sanad dia. Tak lagi. Maknanya dari segi sanad tak lagi. Tetapi hadis ini termasuk dalam hadis yang Imam Abu Daud diam, dia tak kata apa. Sebab itu dalam hasyiah ni dia ada sebut, Aini berkata, sakata anhu Abu Daud. Abu Daud tak komen hadis ini. Mengikut kaedah setengah-setengah ulama, yang hadis-hadis yang Imam Abu Daud tak ada komen apa-apa, dia tidak kata saya berasa tak sedap hati ke, dia tak kata apa-apa. Sekurang-kurangnya bertaraf hasan. Tetapi itu pendapat segolongan ulama lah, bukan semua. Bahkan ramai ulama-ulama yang lain. Cuba tengok sini lah, Imam Abu Daud senyap, orang lain kata apa? Wa qala ghairuhu hadha hadithun wahin. Orang lain kata hadis ini lemah. Lepas tu kalau kita terima hadis ini sahih lah, kalau kita kata mansukh dengan hadis Ibnu Abbas. Sebab ni peristiwa ni peristiwa Tabuk daripada tahun yang ke-7. Dan hadis Ibnu Abbas itu berlaku pada Haji Wada'. Haji Wada' tahun yang ke-10. Ibnu Abbas lalu depan Nabi tak ada kata apa. Waktu akan datang. Kita sudah baca dah tadi, tak terjemah. Jadi dengan seseorang itu melakukan sesuatu yang kemudiannya mansuh mengikut setengah, kemudiannya mansuh, dia kata mansuh, seperti kita kata tadi lah, kata batal tak batal dah. Lepas pada tu budak pula yang melakukan ini tak bernasabah Nabi SAW nak doakan. Tetapi pengajaran daripada hadis ini bagi orang yang cuba nak menerimanya, dia kata apa dia? Ni pada muka surat 379, Ibnu Ruslan berkata, dalam hadis ini ada pengajaran, iaitu harus doa keburukan ke atas seseorang muslim kalau dia melakukan maksiat yang boleh menjejaskan agama. Kita boleh doa. Qultu, ini kata Syekh Zakaria ni, yang ma'rufnya daripada masyayikh, iaitu mereka mendoakan keburukan terhadap seseorang itu supaya lebih ramai orang tidak menjadi mangsa dia. Gitu. Jadi kalau kita kata Nabi SAW telah doa lah, menasabah juga. Sebab Nabi SAW tak sewi dia ni mengganggu orang lain lagi. Tetapi dia kata ma'anna riwayah dha'ifah, tapi hadis ni kau mana-mana pun kalau kita nak ta'wil pun nak menegakkan benar bahasa lah orang kata. Hak belok cuma nak betul semacam. Tak payahlah. Jadi dia cuba nak kata kalau Nabi doa mestilah dia tahu tu orang ni memang tak baik sungguh. Tak akan datang dia akan jadi tak baik. Itu adaya saja. Sebab apa dia kata wa aidan ats-tsabit min da'bihi alaihi salatu wassalam asy-syafaqa 'ala al-ummah mimma la yuhaddu 'asran fa hadhihi ar-riwayah wa ma fi ma'naha la tuqawimuha. Dia kata hak sabit daripada kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pribadi dia ni memang kasih, sayang, berlembut dengan umat dia. Hak ni kita tak boleh nak bilang banyaknya. Hadis-hadis yang menyebutkan perkara-perkara ni. Jadi hadis ni kalau ada hak ni tak boleh nak lawan hak tu. Mana tak boleh pakai lah, tak boleh pakai. Hak naknya orang yang berbudi mulia tinggi, dia tidak mudah guna doa untuk keburukan orang, walaupun orang tu orang jahat. Hak Nabi SAW ajarnya lagu mana?
Jadi kita doa biar dia jadi baik. Biar dia jadi baik. Begitu cara. Dan ini juga menunjukkan bahawa dalam Abu Daud ni ada hadis dhaif, di antaranya hak ni lah. Ni. Di antaranya hak ni. Jadi jangan kita kelirulah. Setengah-setengah orang tu dia pasal dia tidak mengaji lah. Sebab di sini. Abi Ghazwan tadi kan riwayat yang terakhir tadi. Ghazwan Asy-Syami rawa an Muq'ad, dia telah meriwayatkan daripada orang Tepok yang ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Tabuk. Qultu qala Abu Al-Hasan Ibn Al-Qattan Ghazwan hadha la yu'raf, tidak dikenali dia ni perawi ni. Jadi kita tak boleh nak terima sesuatu hadis daripada perawi yang tak tahu mana ni. Apalagi yang menyebabkan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tercemar. Lepas tu dia kata wal hadis fi ghayatid dha'f, terajak dhaif ni. Hadis ni dalam mizan Ghazwan meriwayatkan daripada Muq'ad Tepok tu allazi bi Tabuk majhul, kata dia. Tak ada orang lain selain daripada anak dia Sa'id tu yang meriwayatkan ni. Tak ada orang lain. Maknanya tak boleh pakai. Begitulah juga orang lain-lain pun. Mana kalau menyebabkan jadi nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam tak serupa dengan hak kebiasaan yang kita dapati dalam hadis-hadis yang sahih, yang menyebabkan jadi aib dia. Aib tu. Aib tu lagu tu. Sebab apa? Orang yang luas kemaafan dia, sifat memaafkan dia luas. Sebab kita kata orang kaya lah, kaya saja. Lepas tu kerana dia, kita tahu dia murah, tiba-tiba dia sebut cerita kerana benda paling bosan je, jadi balah gagal dia. Tak pernah sabar tu. Dia tak heran tu bobos setara tu seria dua tu. Gitu. Kita tak boleh terima. Sebab apa? Kita tahu dia ni seorang pemurah. Hatim At-Ta'i misalnya, yang terkenal sebagai seorang yang murah. Tiba-tiba ada orang sebut kerana seria dua tu jadi balah nak gocoh lana. Tak boleh. Sebab apa? Sifat murah dia tu maklum dah, seluruh dunia tahu. Tiba-tiba kerana benda lagu tu, hak ni pun Nabi orang buat lebih lagi pada tu. Orang letak ni perut kakak dalam unta ni, tempat jemelah tu, orang panggil letak atas belakang, dia duduk sujud di Masjidil Haram. Tak ada. Tak ada. Orang panggil jeruk tekak dia, cekik dia. Tak ada. Tu budak lagi. Kau ni budak tak pernah sabar. Budak lalu depan, budak dalam keadaan tak faham. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam doa. Ini mengaibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa akhiru.